Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Pada video kali ini, insya-Allah saya akan berkongsi beberapa perkara dalam kursus falsafah dan isu semasa yang bertajuk epistemologi. Okey, baik. Pada minggu sebelum kita dah lihat berkaitan dengan topik yang lain iaitu metafizik. Selepas daripada kita lihat konsep metafizik pembahagiannya, kita pergi kepada satu lagi bahagian iaitu yang dinamakan sebagai epistemologi. Okey, baiklah. Jadi pada kandungan video kali ini ialah membicarakan tentang pengenalan definisi epistemologi, syarat ataupun elemen knowledge yang perlu ada dalam epistemologi, aliran utama dalam teori epistemologi, teori coherence, teori correspondence dan teori pragmatik, dan juga akhir sekali kaitan di antara revolusi sains yang berlaku di abad ke-17 dengan aliran-aliran utama dalam teori epistemologi. Okey, baik. Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang teori ilmu. Apakah itu ilmu, jenis-jenis ilmu, had batasan ilmu, dan salah satu konsep yang dipersetujui oleh ahli falsafah ialah konsep justified true belief. Singkatannya ialah JTB, kepercayaan berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi jika pelajar lihat perkataan epistemologi ini banyak dibicarakan berkaitan dengan falsafah dan juga perkara tersebut bermaksud sumber ilmu, asas kepada ilmu pengetahuan. Dan juga ia bukanlah satu praktikal yang terdapat dalam ilmu, tetapi ia ialah satu asas teori yang mendasari satu-satu cabang ilmu. Jika dilihat di hadapan, lebih sesuai untuk kita lihatkan epistemologi ini dengan JTB, kepercayaan berasas mengenai sesuatu yang benar. Berasas di sini ialah justified, yang mempunyai justifikasi. Okey, baik. Perkataan epistemologi berasal daripada perkataan Inggeris. Epistemologi adalah suatu teori ataupun kajian tentang ilmu, theory of knowledge. Theoretical study of knowledge ialah satu kajian teoritis tentang ilmu. Apakah sifat ilmu itu dan apakah syarat yang boleh menjadikan suatu itu sebagai ilmu. Khususnya ilmu yang sahih, yang boleh diterima sebagai ilmu yang mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi, yang menjadikannya sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas. Dan apakah batasan-batasan suatu ilmu itu seperti yang dikaji oleh Immanuel Kant, sebagai misalnya tentang apa yang kita boleh ketahui dan apa yang kita tidak boleh ketahui. Okey. Jadi jika kita lihat dalam satu sudut yang lebih mendalam, semua perkara itu ialah berkisarkan tentang persoalan falsafah, tentang ilmu itu sendiri, dan percubaan ahli epistemologi untuk memberi jawapan supaya lebih jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan ilmu dan juga syarat yang perlu dipenuhi supaya ilmu tersebut dikenali sebagai sahih, diterima sebagai sahih, bukannya ilmu yang berasas kepada andaian sahaja. Jadi ada 3 syarat. Justified true belief, 3 syarat, iaitu dalam elemen knowledge as justified perlu ada 3 syarat yang diketahui, yang wujud sebelum kita mendefinisikan ia ialah ilmu yang sahih. Yang pertama ialah kepercayaan. Yang kedua, kepercayaan itu mestilah benar. Yang ketiga, syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Okey, ini 3. Yang pertama percaya, yang kedua benar, yang ketiga ialah berasas ataupun justified. Bukan benar semata-mata tapi tidak dibuktikan secara realiti. Okey.
Kalau pelajar dapat lihat di hadapan ini, kepercayaan. Okay. Kepercayaan ialah satu perkara yang dipegang sebagai ilmu. Jadi kalau kita percaya kepada satu-satu perkara, satu-satu bidang ilmu, maka kita mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Sebab itu ialah perkara yang boleh dipercayai. Kalau kita percaya payung itu boleh boleh menidakkan kita daripada terkena hujan, maka kita akan berterusan menggunakan payung itu. Jadi kita percaya kepada payung itu berasaskan kepada fungsinya. Okey, boleh faham? Yang seterusnya ialah kepercayaan mestilah benar. Okey. Apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Misalnya kalau kita percaya akan teori atom, maka teori atom itu yang menyatakan bahawa benda-benda bersifat jasad atau material terdiri daripada atom yang kecil. Jadi apa yang kita percaya itu kadang-kadang berlaku juga tidak benar. Tetapi sebaiknya apabila kita nak mengiktiraf ilmu itu, mestilah ilmu itu ilmu yang benar. Okey, boleh faham semua? Kalau tidak benar kepercayaan itu, maka tidak mungkin ia diterima sebagai ilmu. Terdapat juga ilmu yang palsu. Jadi kalau kita lihat dalam petikan di atas, martabat ilmu itu apabila menerima kepalsuan, maka sudah tentulah ilmu itu bukannya sesuatu yang dituntut untuk dipelajari. Maka kerana itulah kita perlu syarat yang menyatakan bahawa kebenaran mesti ada bagi sesuatu itu untuk diterima sebagai ilmu dan kepercayaan itu mestilah benar. Kalau kita lihat, kepercayaan itu ialah perkara yang tidak boleh dilihat. Okay? Kalau kita tengok secara fizikal memang tidak nampaklah kepercayaan itu. Tetapi bagaimana kita percaya perkara itu ialah boleh dilaksanakan. Maka itu masuk elemen yang kedua, iaitu benar. Mestilah perkara itu benar. Benar apabila belajar dapat berjaya. Apabila belajar dapat ilmu, dengan ilmu dapat pekerjaan contohnya. Jadi itu kebenaran yang dimaksudkan dalam istilah ini. Okey, yang ketiga ialah syarat kepercayaan itu mestilah justifikasi ataupun berasas. Okey, jadi kalau tidak berasas, maka ia bukanlah kepercayaan benar yang tepat. Okey. Kepercayaan kita itu kepercayaan yang buta sekiranya tidak berasas. Apabila ia berasas, maka ia barulah dianggap benar. Barulah lengkap konsepsi ilmu itu dengan memasukkan ketiga-tiga elemen tadi. Kadang-kadang dikatakan bahawa ketiga-tiga itu menjadikan apa yang dikatakan necessary of sufficient conditions. Bermaksud setiap syarat itu mesti ada, ini menjadikan ia necessary. Maknanya kalau digugurkan salah satu syarat, maka itu bukanlah ilmu. Iaitu ia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang dianggap mesti ada. Baik. Jadi untuk mengiktiraf sesuatu ilmu itu, tiga perkara berdasarkan perspektif falsafah. Yang pertama ialah kepercayaan individu. Yang kedua ialah benar. Yang ketiga ialah justifikasi ataupun berasas. Okey. Dalam pendapat yang lain, ada yang menyatakan bahawa tidak perlu kepada syarat yang keempat. Ada setengah pandangan menyatakan bahawa ia perlukan kepada syarat yang keempat. Tapi untuk pembelajaran kali ini memadai untuk kita lihat tiga sahaja. Okey, seterusnya aliran utama dalam teori epistemologi. Okey. Jadi sebab apa kita perlu mengetahui aliran yang terdapat dalam epistemologi? Sebab apabila kita lihat di alam pembelajaran akademik, alam akademik, tidak semua mengakui bahawa epistemologi itu ialah ilmu yang penting. Ada yang menganggapnya ia bukannya non-praktikal dan juga tidak perlu dikaji, tidak perlu dipelajari. Maka di situ
timbul beberapa aliran dalam mengkaji, dalam menjelaskan ilmu epistemologi. Apa yang dimaksudkan dengan epistemologi? Okey, kalau lihat di hadapan ini, terdapat dua aliran dalam teori ini, iaitu aliran empirisme dan aliran rationalism. Empirisme dan juga aliran rationalisme. Teori ataupun fahaman empirisisme menyatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi melalui penggunaan deria yang 5 ataupun panca indera sahaja. Kita ada deria penglihatan yang melalui mata kita dapat melihat, dengar melalui telinga, rasa melalui deria sentuhan dan lain-lain. Maka aliran yang pertama ini, empirisisme, ialah yang menyatakan bahawa semua yang didapati oleh panca indera itulah perkara yang benar. Itu ialah perkara yang benar dan juga boleh diterima sebagai ilmu pengetahuan. Okey. Jadi semua perkara mestilah berasaskan kepada sensation ataupun sensasi seperti melihat, mendengar melalui panca indera. Kalau tidak, maka itu ialah tidak sahih. Dan pengesahan suatu ilmu juga ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman yang kita peroleh daripada deria kita. Misalnya kalau ditanya kepada kita, bagaimana kita tahu sekarang ini sudah hujan? Maka lihat di luar, air hujan turun, maka lihat dengan mata kasar kita, barulah ia dipercayai dengan 100%. Okey, boleh jadi pelbagai orang kata sarjana barat yang membicarakan perkara ini. Antara ahli empirisis yang masyhur di abad ke-18 dulu di Britain ialah ahli falsafah John Locke dan juga David Hume. Rata-rata mereka menganggap bahawa manusia ini pada kelahirannya, masa manusia itu adalah seorang bayi lagi. Mereka lahir ke dunia ini tanpa apa-apa ilmu pengetahuan. Maka dengan tidak ada ilmu pengetahuan itu, kena ada perantaraan supaya mendapat ilmu. Apakah perantaraan tersebut? Perantaraan tersebut ialah panca indera. Jadi melalui panca indera, barulah ilmu itu boleh dikecapi. Jadi kalau bayi itu tidak mempunyai panca indera, tidak mempunyai sense yang lengkap, maka dia tidak boleh mendapat ilmu pengetahuan. Jadi ini ialah peringkat aliran yang pertama berkaitan dengan empirisisme. Okey, dan dengan itu mereka menganggap bahawa keadaan bayi yang baru lahir itu seperti papan tulis yang kosong yang tidak mengandungi apa-apa catatan lagi. Okey. Okey, kita pergi kepada aliran yang kedua, rasionalisme ataupun rationalism. Adalah suatu fahaman mengenai teori ilmu yang menyatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi bukan dengan menggunakan deria yang 5. Bukan daripada aplikasi penggunaan deria yang 5, tetapi sebaliknya terbit daripada penggunaan akal yang rasional. Okey, jadi di sini sifat akliyah di dalam penjanaan teori ilmu inilah yang menjadi asas dan tonggak bagi fahaman rasionalisme. Berbeza dengan empirisisme yang menyatakan bahawa ilmu itu tidak terbit daripada deria kita yang 5 ataupun penggunaan deria kita yang 5. Teori rasionalisme pula menyangkal pandangan ini dengan menyatakan bahawa deria kita boleh menipu kita. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam rasionalisme ini, dia memberi satu pandangan bahawa yang memberi justifikasi perkara itu ialah ilmu ataupun tidak ilmu, penting ataupun tidak penting. Bukannya kita punya deria rasa kita, mata, telinga, hidung dan lain-lain, tetapi ialah kita punya minda, rasional kita. Kalau rasional kita menyatakan perkara itu betul, benar, perlu dipelajari, maka barulah ia menjadi benar, betul dan juga perlu dipelajari. Jadi ada dua pandangan di sini, empirisisme lebih kepada penggunaan panca indera. Adapun rasionalisme ialah yang mengakui minda sebagai tempat untuk mengukur semua ilmu yang kita dapat. Okey.
Penekanan mereka juga menunjukkan bahawa mereka mementingkan akal yang rasional di dalam penghasilan dan juga pengesahan ilmu itu. Inilah yang dimaksudkan dengan fahaman rasionalisme. Seterusnya kita masuk kepada perkara yang baru, iaitu teori coherence, teori koresponden dan juga teori pragmatik. Okey, di sini ialah teori yang nak beritahu bahawa kebenaran itu ialah betul-betul benar. Okey. Sebelum ini kita tahu kebenaran itu ialah satu kenyataan, dibuktikan dengan pembuktian justified ataupun hanya diketahui melalui minda semata-mata. Jadi di sini ada 3. Okey, yang pertama teori coherence, teori koresponden dan juga teori pragmatik. Yang pertama ialah teori kebenaran koresponden ataupun dinamakan teori kebenaran kesepadanan. Bermaksud kebenaran suatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau pernyataan itu sepadan atau serupa dengan apa yang di luar sana. Maknanya ia dikaitkan dengan realiti. Kalau ada bukti realiti, maka itu ialah benar. Kalau tidak ada, maka itu tidak dinamakan sebagai teori koresponden. Okay. Sekali lagi, teori koresponden ialah teori yang menyatakan bahawa kebenaran itu mempunyai asas dengan realiti. Dibuktikan melalui realiti. Bukannya hanya minda semata-mata ataupun dalam idea semata-mata. Itu ialah koresponden. Ini contoh yang para pelajar boleh baca berkaitan dengan koresponden. Okey, yang kedua ialah teori kebenaran coherence, keselarasan. Tadi ialah kesepadanan. Keselarasan ini merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada suatu pernyataan itu benar atau palsu. Berbeza dengan teori kebenaran koresponden, di mana kebenaran pernyataan itu ditentukan dengan membandingkan apa yang dinyatakan oleh ayat itu dengan apa yang terdapat di luar. Jika ada kesamaan, maka ayat itu dianggap benar. Okay. Tapi dalam teori coherence berbeza, kerana kebenaran itu ditentukan bukan dengan perbandingan ayat dengan realiti di luar, tetapi ialah dengan menghubungkan hubungan antara satu ayat dengan ayat berkaitan dengannya. Sama ada ia konsisten ataupun tidak konsisten. Okay. Jadi yang ini lebih spesifik. Pelbagai contoh kita boleh buat bagi memberi pemahaman. Seperti contoh di hadapan, pernyataan seperti John adalah pembunuh si mati. Jadi adakah ayat ini benar ataupun salah? Kita kena tengok kepada ayat-ayat yang lain pula. Jika ayat yang lain kata terdapat cap jari John pada senjata ataupun pistol, maka ia menguatkan lagi kebenaran. Ataupun ada yang menyatakan bahawa orang yang akhir sekali berjumpa dengan si mati ialah John. Jadi John itu dikira sebagai pembunuh kepada si mati. Jadi rentetan daripada ayat yang menyokong ayat pertama itu ialah dinamakan sebagai teori coherence. Jadi keselarasan antara kedua-dua ayat itu amatlah penting dalam memberi satu nilai kebenaran. Kalau tidak konsisten, tidak sama, maka itu bukanlah satu kebenaran coherence. Okey, baiklah. Yang ketiga ialah teori kebenaran pragmatik. Apa yang penting ialah sesuatu tindakan yang dilakukan itu yang berasaskan kepada konsep. Dan juga konsep itu dalam ilmu sains ataupun ilmu yang lain mestilah mempunyai fungsi yang tertentu. Maksudnya di sini, kebenaran pragmatik itu ialah melalui ujian ataupun eksperimen. Okay? Sekiranya tidak ada eksperimen, maka tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka tidak dianggap sebagai satu itu pragmatik. Maka teori satu-satu teori perlu diuji, perlu diberi eksperimen, barulah dijadikan ia sebagai satu teori kebenaran pragmatik. Okey. Okey, boleh tengok contohnya di hadapan ini berkaitan dengan teori atom. Untuk mencari kebenaran, mestilah diuji
dan juga dilihat melalui diri kita, barulah dianggap ia adalah kebenaran pragmatik. Okey, baik. Jadi bagaimanakah untuk menentukannya? Menentukan dengan cara sama ada kesan praktikal teori itu adalah seperti yang dinamakan oleh teori, sama juga seperti contoh yang lain yang mungkin lebih mudah yang bukan dalam konteks sains dan teknologi seperti konsep atau fahaman kita mengenai angin. Jadi kita dapat melihat kesan angin. Walaupun tidak dapat dilihat, tapi kesan angin itu ada melalui pembuktian secara empirikal. Okey, boleh tengok contoh di sini. Misalnya pokok akan tumbang jika angin yang kuat, dan juga konsep angin itu ialah memberi udara sama ada tahap yang lemah ataupun tahap yang kuat, dan juga memberi kesan terhadap individu yang terlibat dengan angin tersebut. Jadi itu perkara yang nyata dan juga praktikal. Okey, seterusnya kaitan teori epistemologi dan penjanaan ilmu. Bagaimana epistemologi ini dapat menjana ilmu? Teori epistemologi mempengaruhi proses penjanaan ilmu, khususnya ilmu sains tabi'i dan juga ilmu sains sosial. Teori epistemologi mempunyai kaitan dengan penjanaan ilmu dengan seperti ilmu sains, fizik, sains kimia dan juga biologi. Maka ini ialah satu kenyataan yang sangat penting, iaitu tidak dapat dipisahkan dengan epistemologi ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Boleh? Ilmu tersebut mengandungi dua sifat epistemologi yang utama, itu sifat rasionalis dan juga sifat empirisis. Jadi di sini wujud kaitan antara teori epistemologi iaitu fahaman rasionalisme dan fahaman empirisisme dengan ilmu sains tabi'i yang mengandungi ciri-ciri tersebut. Jadi sebagai contoh untuk untuk pelajar lebih mudah faham, okey, apabila seseorang melakukan eksperimen dalam satu-satu bahan uji kaji, maka mestilah mempunyai teori. Dan juga teori itu mestilah berasaskan kepada sumber ilmu yang kita gelar sebagai epistemologi. Tanpa adanya asas, maka tidak adanya praktikal. Maka di situ apabila epistemologi itu sering dikembangkan, sering dilihat penambahbaikannya, maka ilmu itu semakin berkembang. Tidaklah ilmu itu statik begitu sahaja. Okey, jadi di sini pelbagai contoh boleh kita lihat ya. Ilmu matematik antara contoh ilmu yang dihasilkan melalui penggunaan kaedah rasionalisme, iaitu berfikir secara logik rasional tanpa melibatkan penggunaan diri dalam penghasilan ilmu matematik. Kita lihat juga dalam ilmu sains banyak menggunakan ilmu matematik yang dikaitkan dengan pendedahan rasionalisme. Okay, jadi tidak boleh kita asingkan antara epistemologi dengan ilmu-ilmu. Cumanya apabila sebut tentang ilmu terbagi pada dua, teori dan juga praktikal. Kalau lihat secara mata kasar memang tidak ada hubungan, tetapi kalau kita mengkaji lebih mendalam, ia mempunyai hubungan yang rapat. Okey, kaitan di antara revolusi sains yang berlaku abad ke-17 dengan aliran-aliran utama dalam teori epistemologi. Okey. Kalau kita lihat sains sebelum ini, sebelum abad yang ke-17, dia hanyalah bersifat teori semata-mata dan juga tidak ada pembuktian secara eksperimen. Apabila berlalunya abad ke-17, berlaku revolusi sains, maka di situlah berlakunya peringkat yang lebih tinggi, iaitu eksperimen terhadap teori. Okey, maka sekaligus sains itu berkembang dan juga epistemologi yang terdapat dalam ilmu-ilmu itu terus dikembangkan dari semasa ke semasa. Okey, jadi ini adalah satu perubahan yang baru apabila kaedah eksperimen itu diserap dalam penjanaan ilmu sains di abad ke-17. Kalau kita lihat, sains di zaman Greek tidak bersifat eksperimental tetapi cuma bersifat teoretikal dan juga spekulatif. Ahli-ahli falsafah seperti Plato dan Aristotle mempunyai fahaman-fahaman mereka yang berbeza tentang
apakah sifat alam tabi'i ini yang sebenarnya. Namun demikian, teori-teori mereka walaupun berbeza, tetapi mempunyai penyokong yang tersendiri dan tidak ada suatu teori yang diterima oleh semua pihak. Okey. Selepas abad ke-17, terdapat perubahan transformasi dalam penghasilan ilmu sains. Iaitu terdapat kriteria yang kedua yang digunakan, iaitu kaedah eksperimen, dan ini melambangkan atau mencirikan apa yang kita terima tadi sebagai faham eksperisisme dan di dalam epistemologi. Ini bermakna sains itu berubah dari suatu ilmu kepada ilmu yang lain yang lebih mempunyai hubungan yang bersifat rasionalis dan juga empirisis. Okey. Dengan adanya penggabungan kaedah rasionalis dan juga empirisis dalam penghasilan ilmu, maka dapat lihat hasilnya dalam bentuk sains tabi'i yang ada kini, dan juga ia diterima umum dan juga impak hasilnya dapat dinikmati sehingga sekarang. Contohnya ilmu-ilmu yang diterima dan membuahkan hasil seterusnya dalam bentuk teknologi moden. Dengan itu, maka epistemologi yang merupakan sintesis di antara rasionalisis dan empirisis mendapat perhatian yang lebih dalam sejarah epistemologi itu sendiri. Okey, baiklah, itu sahaja untuk kuliah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan epistemologi, sangat berkait dengan sumber ilmu dan juga falsafah. Dan juga sekiranya terdapat ketidakfahaman dalam perkara yang melibatkan epistemologi ini, jadi para pelajar boleh rujuk nota yang diberi dan juga slide yang diberikan. Perkara yang penting ialah apabila kita mengkaji tentang epistemologi, ia ialah asas fundamental kepada ilmu, dan juga ilmu itu perlulah diketahui tentang kebenarannya, kesahihannya dan juga justifikasinya. Dan juga dalam masa yang sama bagaimana ia relatekan dengan pendidikan yang ada kini. Bagaimana pendidikan, pengajaran yang ada kini dapat direlatekan, dapat dihubungkan dengan epistemologi. Dan sebenarnya ia mempunyai kaitan, cumanya kaitan tersebut haruslah dikaji secara mendalam. Tidaklah orang kata semua peringkat nak kaji epistemologi, tidaklah. Apabila cerita tentang matematik, ia lebih kepada praktikal, penjanaan melalui mental kita. Okey, jadi tidak perlu kepada epistemologi ini. Jadi epistemologi ini mungkin lebih kepada pensejarahan, lebih kepada kita nak lihat kesesuaian dia apabila melibatkan tasawur pada perkara ilmu yang lain. Jadi itu perkara yang perlu diketahui oleh para pelajar sekalian. Itu sahaja. Terima kasih. Kita akan bertemu dalam video akan datang pada tajuk yang baru, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.